Cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara. 1, 2, 3. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita sambung lagi macam biasa. Sesi PDPR kita untuk hari Khamis iaitu bagi subjek sirah. Okay, baik. Anak-anak murid boleh bawa keluar buku teks sirah yang warna merah. Yang paling baru adalah warna merah. Kalau yang pakai buku kakak awak tu, design dia lain sikit. Ustaz pula tak ada, tapi tak apa. Asalkan ada perkataan sirah sinyarata marbutah tahun 4. Okey, boleh bawa keluar buku sirah. Dan pelajaran kita yang pertama untuk subjek sirah pada hari ini, kita akan sentuh berkenaan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Pelajaran 1. Cumanya kita akan sentuh unit 1 sahaja dahulu. Okey, boleh buka muka surat 1. Muka surat 1 buku teks sirah tahun 4. Okey. Baik, boleh kita bacakan tajuk besar sama-sama dulu. Jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Okey, baik. Kita tengok pada unit 1 yang bawah ini. Yang di bawah unit 1 kita akan belajar apa itu konsep jihad dalam Islam. Jihad ni apa? Dalam Islam apa ini jihad? Kita selalu dengar jihad. Kita tak tahu apa itu jihad. Jadi jom ikut bacaan Ustaz. Nanti kita akan tahu apa itu jihad. Okey, baik. Sambil baca dan sambil tunjuk ya. Ikut bacaan Ustaz. Jihad adalah kesanggupan berjuang untuk mempertahankan diri, agama, keluarga dan negara. Okey, baik. Boleh ambil pensil, gariskan. Jihad adalah kesanggupan berjuang untuk mempertahankan diri, agama, keluarga dan negara. Okey, jihad adalah kita sanggup berkorban, berjuang untuk mempertahankan apa? Yang pertama, mempertahankan diri. Bulatkan diri. Bulatkan nombor 1. Okey, untuk mempertahankan diri. Yang kedua apa dia? Agama. Bulatkan agama. Letak nombor 2. Ketiga apa dia? Keluarga. Lepas diri. Diri pertama. Kedua agama. Dan ketiga apa dia? Keluarga. Nombor 3. Dan yang terakhir adalah untuk negara. Negara letak nombor 4. Okey. Sambung bacaan. Jihad memerlukan keberanian dan keikhlasan walaupun dengan mempertaruhkan harta dan nyawa serta bersedia berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita baca jihad adalah kesanggupan ataupun jihad tu adalah pengorbanan untuk mempertahankan yang pertama apa tadi? Diri. Yang kedua, agama. Yang ketiga, keluarga. Dan yang terakhir adalah negara. Okey, baik. Boleh buka muka surat sebelah. Okey, kita tengok sebab-sebab Islam membenarkan peperangan. Okey, sama-sama ikut semula. Sebab-sebab Islam membenarkan peperangan. Okey, kita tengok apakah sebab-sebab Islam membenarkan peperangan. Yang pertama, tengok yang pertama ikut untuk mempertahankan diri. Yang pertama untuk mempertahankan diri. Yang kedua, memelihara kesucian agama Islam. Ulang semula. Memelihara kesucian agama Islam. Bila ada orang
hina agama kita, bila ada orang hina Rasulullah, bila ada orang kacau agama kita, jadi Islam membenarkan peperangan. Nah, yang pertama tadi mempertahankan diri kan. Kalau katakan ada negara nak jajah negara kita ataupun ada yang nak rebut, ada yang nak mencederakan diri kita, jadi kita boleh berperang atas sebab mempertahankan diri. Baik. Yang ketiga, ikut bacaan, memelihara kedaulatan negara dari musuh. Memelihara kedaulatan negara dari musuh. Kedaulatan ni apa? Okey, bulatkan dulu kedaulatan. Bawa keluar anak panah. Boleh tulis Rumi kedaulatan. 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 Kedaulatan ni apa? Kedaulatan ni adalah maruah. Maruah tu apa pula? Maruah adalah kemuliaan. Kalau ada orang ejek negara kita, ada musuh serang negara kita, jadi kita dibenarkan untuk berperang. Baik, yang terakhir, yang keempat, menentang pencabulan perjanjian. Okey, menentang pencabulan perjanjian. Okey. Kita dah baca sebab-sebab Islam membenarkan peperangan. Jadi kita teruskan bahagian-bahagian jihad yang ini. Bahagian-bahagian jihad. Jihad terbahagi kepada dua. Yang pertama, okey, semua ikut, jihadul asghar. Jihadul asghar, iaitu jihad kecil. Okey, boleh letak nombor 1. Jenis ataupun bahagian jihad yang pertama adalah jihadul asghar, nombor 1. Yang kedua, okey, semua ikut, jihadul akbar. Jihadul akbar. Okey, jihadul akbar boleh letak nombor 2, bahagian jihad yang kedua. Okay, kita tengok balik jihadul asghar ni apa bahasa Melayunya? Adalah jihad kecil. Ini bahasa Arab. Boleh keluarkan anak panah, tulis bahasa Arab. Yang atasnya bahasa Arab. Jihadul asghar. Kalau bahasa Melayunya, bahasa Jawinya, jihad kecil. Bahasa Melayu. Okay, yang kedua tadi apa? Jihadul akbar. Jihadul akbar. Ini bahasa Arabnya. Jihad. Bahasa Arab. Okey, bahasa Melajunya apa? Jihad besar. Bahasa Melayu. Okey, kita tengok jihad kecil ni apa dia? Jihad besar ni apa dia? Jihadul asghar ataupun jihad kecil ni apa? Dan jihadul akbar, jihad besar ni apa dia? Tulis kat sebelah ni, jihadul asghar, tulis kat sebelah kecil. Jihad yang kecil. Okey, baik. Kita baca sama-sama. Berjuang untuk mempertahankan agama di medan perang, menegakkan kebenaran dan menentang kemungkaran. Jihadul asghar ataupun jihad kecil ini adalah kita berperang. Kita berperang di medan perang. Kita berperang, kita lawan musuh. Itu adalah dikira sebagai jihad kecil, jihadul asghar. Yang orang pergi lawan pedang, yang orang naik kuda, naik panah, memanah dekat perang, dekat medan perang, itu adalah jihadul asghar, jihad kecil saja tu. Okey, kita tengok pada jihadul akbar, jihad besar. Jihadul akbar, semua ikut bacaan. Berjuang untuk melawan hawa nafsu dalam diri sendiri. Okey, gariskan melawan hawa nafsu dalam diri sendiri. Okey, bulatkan hawa nafsu, keluarkan anak panah, tulis dalam Rumi hawa nafsu. Hawa nafsu ni apa? Hawa nafsu ni adalah nafsu lah.
Kalau nak makan, kita kena ada nafsu makan. Baik, kita sambung balik bacaan. Sesiapa yang berjaya melawan hawa nafsu dan godaan syaitan, pasti akan berjaya dalam hidup di dunia dan di akhirat serta mendapat balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya jihad kecil tadi adalah kita berperang di medan perang. Itu adalah jihadul asghar, jihad yang kecil. Tetapi kalau jihadul akbar, jihad yang besar adalah bila kita melawan hawa nafsu dan godaan syaitan. Itu adalah jihadul akbar. Itu adalah perbezaan antara jihadul akbar dengan jihadul asghar. Okey, baik, kita sambung sikit lagi. Muka surat 3. Okey, muka surat 3. Kita tengok tuntutan jihad di negara kita. Okey, semua ikut bacaan. Medan jihad sangat luas. Tidak kepada menentang musuh Islam sahaja. Malahan menuntut ilmu, mencari rezeki, membasmi kemiskinan, meningkatkan dan memajukan negara, memartabatkan agama juga dikira sebagai jihad. Bukan hanya kita berperang, bukan hanya kita pergi lawan pedang, bukan hanya kita bawa kuda, bukan hanya kita memanah sahaja dipanggil jihad. Tetapi kalau kita belajar pun, ni pergi sekolah, PDPR, semua tu itu dikira sebagai jihad. Okey. Ni ada ayat Quran sikit. Jom kita baca sama-sama. Semua boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Suratul Saff ayat 10 hingga 11. Okey, kita baca sama-sama maksudnya. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Okey, baik, kita teruskan. Teruskan lagi. Kita habiskan terus untuk unit 1. Okey, baik. Kita tengok yang ini, yang atas ini. Okey. Berani dan bersedia untuk berjihad. Okey, semua ikut. Berani mempertahankan kebenaran adalah jihad yang sangat dituntut dalam Islam. Setiap umat Islam mestilah berani menegakkan
dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menentang kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat merupakan contoh orang yang berani berjihad walaupun disiksa. Malah ada yang dibunuh. Antara sahabat yang disiksa termasuklah Bilal bin Rabah, Sumayyah dan Yasir. Ni ada cerita. Ada kisah sahabat-sahabat Nabi yang banyak disiksa, yang berjihad untuk Islam. Contohnya Bilal bin Rabah. Semua kenal kan Bilal bin Rabah yang gelap. Dia adalah salah satu sahabat Nabi kulitnya gelap macam negro. Bilal ni adalah negro. Dia berkulit hitam. Dia telah disiksa sewaktu menjadi hamba. Batu besar diletakkan di dadanya. Sumayyah juga disiksa. Satu keluarga. Sumayyah ni isteri dan Yasir ni adalah suami. Keluarkan. Sumayyah ni adalah isteri dan Yasir adalah suami. Kedua-duanya disiksa sehinggalah mereka meninggal dunia. Ni nanti Ustaz ceritalah. Okey, baik. Kita tengok pada hikmah jihad. Hikmah jihad yang pertama, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kedua, mendapat ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapat ganjaran syahid. Yang keempat, berjaya dalam hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok pada pengajaran. Yang pertama, setiap orang Islam wajib mempertahankan kesucian diri, agama, keluarga dan negara. Orang Islam wajib bukan harus ya, wajib mempertahankan diri, agama, keluarga dan negara. Okay, yang kedua, jihad memerlukan kesabaran dan keberanian. Kalau takut-takut je, tak sabar, itu bukan jihad namanya. Okay, yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu adalah yang lebih utama. Tadi yang kita bincangkan tadi, jihad melawan hawa nafsu adalah jihadul akbar, jihad yang besar, bukan jihad yang kecil. Okey, yang terakhir, yang keempat, memajukan ekonomi diri, keluarga dan negara dikira berjihad dalam Islam. Tak semestinya kena angkat pedang, kena pergi lawan pedang, kena naik kuda memanah. Tak semestinya itu hanyalah jihad. Tetapi kalau kita belajar, kalau mak ayah awak cari rezeki, itu adalah dikira sebagai jihad. Okey, baik. Untuk kerja sekolah, okay, Ustaz nak kamu keluarkan buku tulis yang baru. Okay, tulis nama siap-siap, tulis tahun, tulis subjek apa? Subjek sirah. Kemudian buka muka surat yang paling depan sekali, yang paling awal sekali. Macam biasa, tulis hari. Hari apa? Hari Khamis. Okay, berapa hari bulan? 28 hari bulan 1, 2021. Ini buku tulis Okay, tulis tajuk yang ini, Jihad Rasulullah SAW dan para sahabat, dekat tengah ni, dekat atas paling tengah. Kemudian awak tulis yang ini dekat bawah. Konsep jihad dalam Islam. Gariskan. Kemudian salin yang ini. Salin yang ini. Okay, dah tulis, dah salin. Okay, sambung lagi dekat bawah dia. Salin yang ini.
Tulis sebab-sebab Islam membenarkan peperangan, garis. Kemudian tulis 1. Mempertahankan diri, selang 1. 2. Memelihara kesucian agama. Sampai nombor 4. Sampai ini saja awak buat dulu. Dekat buku tulis. Yang pertama yang ini tadi. Yang kedua adalah ini. Sebab-sebab Islam membenarkan peperangan. Baik, itu saja untuk hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.